Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 18 Julai bersama saya Khalis Kadir. Kolam takungan di projek tanaman durian Musang King di puncak Gunung Inas yang pecah menjadi punca berlakunya banjir di Baling Kedah awal bulan lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, punca itu dikesan melalui kajian yang dilaksanakan oleh kementeriannya. Menurutnya, kolam takungan yang pecah itu menyebabkan banjir di beberapa kampung, termasuk Kampung Iboi, Kampung Padang Lengkuas, Bukit Hangus dan Kampung Pisang. Malah, beliau menyangkal dakwaan banjir itu disebabkan hujan lebat, memandangkan kadar hujan ketika itu hanya 36 hingga 40 mm. Beberapa kemungkinan yang berlaku sebab kadar hujan yang turun tidaklah terlebat. Kalau kita lihat, kadar ialah hanya sekadar 40 mm, manakala sesing Kampung Ibu merekodkan 36 mm sahaja. Tapi dia mungkin berpunca daripada kolam takungan yang dibina di atas kawasan-kawasan pertanian tersebut yang mungkin pecah. Dan kita dapati kajian yang dibuat di peringkat awal mendapati ada satu kolam takungan yang pecah yang memungkinkan berlakunya banjir kepala air yang berlaku. Sehubungan dengan itu, pihak kementerian telah pun meluluskan segera ada 6 projek. Saya nak sebut, saya ringkas tentang perkara ini. Yang pertama, rancangan tempatan banjir Baling Fasa 1 yang melibatkan kos RM15 juta. Peruntukan 1.5 juta juga diluluskan pada tahun 2022. RTB Baling Fasa 2 yang melibatkan kos banyak RM160 juta. Yang 3 keperluan tambahan untuk projek tempatan banjir, iaitu kita membina 2 struktur sabu. Akibat daripada insiden tersebut sebanyak RM20 juta diperuntukkan. Manakala projek-projek kecil bagi mendalamkan sungai, membina benteng sungai, pembaikan jambatan, denai sungai dan sebagainya berkurang RM6 juta diluluskan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan RSN Raya PH Jelutung mengenai situasi banjir di Baling pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Peniaga kedai runcit sekitar Pulau Pinang mendakwa bekalan minyak masak paket cepat habis disebabkan sikap pelanggan yang suka membeli melebihi had yang ditetapkan. Peniaga turut mendakwa mereka juga kini berdepan situasi barangan runcit tidak terjual sekiranya minyak masak paket habis di kedai mereka. Tinjauan Malaysia Gazette di 10 kedai runcit serta pasar mini di daerah Timur Laut dan Barat Daya mendapati para peniaga memperoleh bekalan minyak masak paket mengikut permintaan setiap minggu. Bagaimanapun, barang kawalan itu laris dijual dalam tempoh yang singkat menyebabkan beberapa kawasan kehabisan stok jualan. Menurut peniaga kedai runcit di Hilir Paya Terubung, Anna Singkaravel, 52 tahun, dia menerima bekalan minyak masak 100 paket setiap minggu. Namun, dia terpaksa mengawal penjualan untuk memastikan barang kawalan itu tidak dimonopoli pembeli tertentu. Dia mengakui berlaku pertengkaran dengan pelanggan jika menegur individu yang membeli minyak masak subsidi itu melebihi 2 paket. Seorang lagi peniaga, A. Gopi, 32 tahun berkata, bekalan minyak masak sepatutnya mencukupi jika ia hanya dibeli oleh isi rumah. Namun, minyak masak bersubsidi itu juga turut dibeli oleh peniaga atau bukan isi rumah. Sebagai peniaga, Gopi berkata dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang sesiapa daripada membeli minyak masak paket. Seorang lelaki ditahan selepas bertindak membakar kaunter kedai makan dan merosakkan sebuah kereta menggunakan sabit. Ketua Polis Daerah Rompin, Deputi Superintendent Muhammad Az-Zahari Mukhtar berkata, suspek berumur 35 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Perumahan Banjir Rompin sekitar jam 5 petang Jumaat lalu. Menurutnya, suspek dilaporkan datang ke sebuah kedai makan di Bukit Serdang, Rompin pada 15 Julai lalu dan meluru masuk ke kedai berkenaan. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, suspek kemudian mencurahkan minyak sebelum membakar kaunter pembayaran itu. Kata Muhammad Az-Zahari, sehari sebelum kejadian itu, suspek telah merosakkan kenderaan menggunakan sebilah sabit di Balai Cukai Balak Hutan di Jalan Selendang Berabung, Rompin. Jelas ia, suspek diraman sehingga 20 Julai ini untuk siasatan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana khianat harta benda.
Suspek yang menghidapi penyakit bipolar disorder itu turut disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana didapati positif dadah. Polis menahan 2 lelaki tempatan yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pemprosesan dan penjualan air ketum sekitar Kelana Jaya Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, suspek berusia 51 dan 47 tahun ditahan di rumah flat sekitar kawasan itu. Menurutnya, hasil siasatan ke atas suspek membawa kepada serbuan ketiga di sebuah flat tingkat 17 di kawasan sama. Hasil pemeriksaan di dalam rumah tersebut, di dalam bilik telah menjumpai barang-barang seperti berikut, iaitu 100 bungkusan biru berisi daun-daun hijau disyaki daun ketum, setiap bungkusan dengan anggaran berat 1000 gram, iaitu 1 kilo. 4 bungkusan plastik warna hitam berisi daun-daun hijau disyaki daun ketum dengan setiap bungkusan anggaran berat 10,000 gram dan 2 alat penimbang berat. Manakala di bahagian dapur rumah telah menjumpai barang-barang seperti berikut. 1 tong ais warna oranye, dalamnya terdapat 100 paket plastik Lucina berisi bahan cecair disyaki air ketum dengan anggaran isi padu 1000 miligram setiap satu bungkusan. 1 tong ais warna oranye, dalamnya terdapat 100 paket plastik Lucina berisi bahan cecair disyaki air ketum dengan anggaran isi padu 1000 mm setiap satu bungkusan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya hari ini. Jelasnya, bekalan itu boleh digunakan untuk 2,000 individu dengan nilai keseluruhan rampasan berkenaan dianggarkan berjumlah RM10,140. Kedua-dua suspek direman selama 4 hari untuk siasatan mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 Pindaan 1980 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 30-5 Akta sama. Kerajaan Kelantan memberi jaminan pembinaan projek Terminal Stesen Bas Bersepadu Kota Baru KB Central di Tunjung dijangka siap pada hujung 2025. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti Negeri, Dato' Azami Muhammad Nur berkata, projek itu bagi menggantikan terminal bas sementara di Lembah Sireh yang beroperasi hampir 12 tahun. Menurutnya, projek seluas 6.8 hektar itu merangkumi stesen bas bersepadu termasuk bangunan komersial dan pangsapuri yang dijangka siap dalam tempoh 9 tahun. Katanya, sebuah syarikat dilantik pada 1 Jun lalu untuk melaksanakan projek tersebut selepas Request for Proposal RFP dikeluarkan sejak 2020. Bagaimanapun, proses pelaksanaan tergendala akibat pandemik COVID-19 sebelum dimulakan semula selepas fasa peralihan ke endemik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan di Kota Baru hari ini. Sebelum ini, media melaporkan suasana persekitaran di terminal bas sementara itu dilihat ketinggalan zaman dengan kekurangan pelbagai kemudahan asas. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Teruskan setia bersama Malaysia Gazette bagi mengikuti pelbagai berita terkini melalui platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Saya Khalis Kadir, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.